Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam ceria, terutama sekali kepada penonton-penonton yang setia menyaksikan Rampai Pagi. Masih lagi bersama dengan saya Hana Zuhaina Haji Awang Damin, penyampai bagi program Titih Belia Berdikari. Nampaknya semakin ramai belia yang memilih bidang keusahawanan ini sebagai salah satu sumber pendapatan. Tambahan lagi dalam keadaan pasaran pekerjaan yang begitu terhad. Kali ini saya bawakan Auda lagi untuk mengenali salah seorang belia yang memilih dunia keusahawanan sebagai sumber inspirasi para belia yang menyaksikan program ini. Baiklah, mungkin Auda tertanya-tanya siapakah belia yang ingin saya ketengahkan pada episod kali ini. Beliau yang saya maksudkan ini mempunyai semangat yang kental untuk merealisasikan impian sebagai seorang pengusaha butik. Berumur awal 30-an, beliau merangkak ke dunia perniagaan ini awalnya secara kecil-kecilan sahaja. Mari saya perkenalkan Auda kepada pengusaha butik Uzma Choice, Yuli Remy binti Kamis. Dalam banyak jenis perniagaan, Yuli lebih berminat untuk memasarkan produk-produk khas untuk ibu-ibu mengandung dan busana-busana yang memudahkan kaum ibu untuk menyusukan anak-anak damin mereka. Mari kita ketahui cerita lanjut mengenai dengan graduan Sarjana Muda Sastra Pendidikan Universiti Brunei Darussalam ini. Pada mulanya macam ini, sebelumnya saya menjual baju-baju ni di rumah. Jadi macam ianya dibuat sebab di Brunei kan jarang ataupun susah untuk kita mendapatkan baju-baju muslimah yang khas untuk ibu-ibu mengandung ataupun menyusukan anak. Jadi di sanalah saya mula berkecimpung lah untuk membuka perniagaan ini secara online kecil-kecilan lah dulu. Pada mulanya Uzma Choice ni dikenali dengan nama Mom Baby Stuff, dan kita menjual barangan untuk khas untuk ibu-ibu mengandung dan menyusukan secara online, iaitu melalui Facebook dan IG. Berdasarkan pengalaman sendiri dalam kesukaran mencari barang-barang keperluan ibu mengandung dan menyusukan, terutama busana muslimah yang bersesuaian, maka Yuli mendapat idea untuk memberanikan diri membuka butik ini. Masa tu saya 2010 saya bertiankan anak saya yang pertama. So jadi di sana susah, dan anak saya ni lagi baby, masa tu dia masih menyusu dada kan. So susah untuk bagi saya untuk menyusukan dia, terutama sekali di kalangan maksud saya tu sebab pada 2010 tu belum banyak kedai ataupun permes-permes bangunan yang menyediakan untuk bilik khas untuk ibu-ibu menyusukan anak. Jadi di sanalah macam saya memulakan mendapat idea untuk membuka bisnes baju-baju untuk menyusukan anak lah. Bagi Yuli, walaupun bergelar graduan, beliau perlu berdikari tambahan lagi dalam keadaan pasaran pekerjaan yang begitu terhad. Saya graduate 2008. Jadi tidak ada macam untuk bekerja dengan kerajaan itu amat sulit lah pada ketika itu kan, sebab masa ni pun macam banyak sudah macam graduan yang graduate. Jadi macam peluang pekerjaan itu semakin nipis. Jadi di sana saya mengambil sahutan cabaran titah daripada ke bawah duli, iaitu untuk supaya kita ni indah bergantung pada pihak kerajaan saja. Jadi saya mula sekali daripada adik-beradik biras yang ikut sama-sama mengorder barang tersebut macam tu. Jadi dari sana semakin ramai, semakin banyak yang ikut mengorder. Jadi saya membukakanlah Facebook tu. Jadi di sana banyak sudah orang kenal Mom Baby Stuff tu. Orang pada mulanya mengorder barang sahaja. Jadi saya akan postkan baju-baju yang terkini macam tu dengan harga yang sekian-sekian diberikan. Jadi orang akan ikut mengorder sahaja.
Tambahan lagi memandangkan kesukaran pelanggan untuk mencuba baju-baju yang ditempah melalui online, maka membuatkan beliau nekat untuk membuka butik yang lebih selesa walaupun kecil. Saya punya customer ni membeli barangan tersebut tu, tapi mereka tidak ada masa untuk mencuba barang tersebut. So diorang kan tidak mencuba, tidak merasa barang tersebut sebab ia melalui online kan. Mereka cuma hanya melihat daripada gambar sahaja. Jadi macam saya fikir okey, kadang-kadang kita dah bukakanlah dekat rumah kan, macam di rumah kita sediakan satu bilik, itu kita bukakan open day. Artinya customer they can come, so they can feel the material macam tu ataupun mencuba barang tersebut. Tapi ini menjadi satu kesusahan juga sebabnya bukan dalam satu hari tu tidak semua customer boleh datang. Jadi ini satu macam kira macam cabaran lah untuk saya kan, macam dan satu macam kesulitan untuk customer sebab saya inginkan macam bila menjual barang tu customer puas hati bah. You know, macam like diorang melihat sendiri barang tu, produk tu bagus kan, dah bagus kan, sesuai ke dengan mereka, macam muat ke ataupun indah ke macam tu. Jadi di sana saya memang mengimpikan macam untuk mendapatkan sebuah kedai lah, macam kira showroom supaya ibu-ibu ni senang datang macam tu. Pada awal perniagaan secara online, Yuli menggunakan kaedah mengenakan pembayaran awal 50% untuk setiap tempahan barang sebagai modal untuk mendatangkan barangan. Duit pun macam bila dikatakan limited lah. Jadi untuk macam mula-mula tu sekali, all the customer ni kami bagi tahu, bila kan order mesti bagi macam 50% deposit macam tu. Ni supaya macam diorang pun okey. Sebab kan saya sendiri pun kami tidak mau macam orang macam apa ni macam indah jadi model macam tu. So kami bagi tahu 50% order, setiap order mesti ada 50% deposit. So bila kita ni mesti macam sama customer tu setujulah. Bila mereka setujunya macam ni, okey kita okey. Dan lepas tu sampai barang dalam masa 2 minggu insya-Allah macam tu. So bila diorang setuju, saya pun setuju. Jadi dua-dua bersetuju, so kita carry on lah. Macam tu. So mereka customer they usually akan bank in duit atau through bank lah, and then lepas ataupun ada yang sendiri kadang-kadangnya mau datang sendiri jumpa saya untuk mengunjuk duit atau macam tu. Sekarang ni bila sudah ada semua butik macam ni kan, jadi they can just come over, beli terus bayar macam tu. Tapi let's say barangan tersebut ada macam yang habis kira stok kan, so they really need kan mau membeli barang tu. So kami akan bagi tahulah macam we balik semula macam tadilah, we give 50%, mesti ada 50% deposit macam tu untuk order. Sebagai seorang suri rumah tangga sepenuh masa dan pemilik butik, Yuli mampu membahagikan masa dengan bijak. Ini satu cabaran lah juga untuk sebagai seorang suri rumah. Lepas tu dengan menjaga anak lagi, ada anak 2 orang, suami apa semua kan. Okey, tapi alhamdulillah sebab suami saya ni really supportive, macam really supportive lah sebab beliau pun berkecimpung dalam perniagaan juga kan. Jadi macam senang, macam anak pun kami cari sekolah yang dekat dengan butik. Macam tu. Walaupun jauh dari rumah kami, pasal saya sendiri tinggal di Selam Bigar kan. Okey, ni di Mata-Mata. Jadi jauh, tapi tidak apa-apa, cari sekolah yang dekat dengan butik kami. Jadi sebelum mengantar anak sekolah, kami ke butik dulu, dan lepas mengantar anak sekolah dan balik semula kemari, barulah balik ke rumah macam tu. So that's the routine lah. And anak-anak pun faham kan. So mereka faham. Dan diorang pun macam iski bila datang ke butik pun iski. Kadang-kadang diorang ni damit-damitnya pun pandai sudah kan, macam kan ikut macam berjual macam tu bang. Selain mendatangkan busana dari negara jiran, Yuli juga membuat rekaannya tersendiri. Alhamdulillah kita sendiri, Uzma Choice ada sendiri barangan sendirilah, produk sendiri yang kami design, yang kami buat dari orang tani dari anak Brunei lah. Kami mendesain sendiri dan we produce sendiri barang atau baju atau. So we buy the material dari luar negeri lah. Untuk belia-belia yang masih belum bekerja, kita dengar saranan daripada wanita cekal ini. Okey, ini saranan saya lah untuk semua belia-belia yang ada di negara Brunei Darussalam ni, supaya tanya ni untuk menyahut titah ke bawah duli yang maha mulia. So supaya tanya ini tidak bergantung hanya kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan atau. So jadi tanya memulakan dengan perniagaan sendirilah. Lagipun 9 daripada 10 pintu rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Jadi jangan takut untuk mencubalah. Pelan-pelan insya-Allah, dengan doa, dengan Tani punya usaha, insya-Allah Tani boleh berjaya.
Memang bukan mudah untuk belia ini mengambil keputusan untuk berpindah dari menjalankan perniagaan di rumah kepada sebuah butik yang bertapak di bangunan khas. Berbekalkan pengalaman dari mengikuti pelbagai acara jualan yang diadakan di dalam negara, menjadikan beliau nekat untuk berusaha lebih gigih lagi. Ini terbukti. Selain mengikuti karnival di dalam negeri, beliau juga memberanikan diri untuk mengikuti karnival yang diadakan di luar negara semata-mata demi menambah pengalaman dan bukannya untuk mengaut keuntungan semata-mata. Mengambil keputusan untuk meneruskan perniagaan butik ini memang memerlukan sokongan dan juga dorongan yang kuat. Terutama sekali, keberanian perlu diambil kira dalam menangani pelbagai jenis rintangan dan cabaran yang ditempuh demi merealisasikan sebuah impian. Itu dia tadi wawancara saya bersama dengan belia berdikari kita pada episod kali ini. Semoga paparan kali ini dapat memberi inspirasi kepada belia yang lain. Bak kata semangat daripada C.S. Lewis, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." Saya Hana Zainah Hajawan Amit. Sampai jumpa lagi.